Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hai murid-murid, saya Cikgu Afifah dari Sekolah Kebangsaan Alam Megah 3. Hari ini, Cikgu akan mengajar kamu topik, tapi sebelum tu, Cikgu akan tunjuk dahulu demo untuk kamu semua. Murid-murid nampak apa yang Cikgu tengah pegang sekarang? Okey, ini ialah kotak pensel. Apa yang tengah Cikgu buat? Murid-murid boleh lihat, Cikgu sedang menutup dan membuka zip kotak pensel. Cuba teka apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Pandai! Ya, betul. Topik yang kita akan pelajari hari ini ialah tentang daya. Apa itu daya? Tapi sebelum itu, Cikgu akan membacakan terlebih dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran hari ini. Standard kandungan 6.1 daya dan kesannya. Standard pembelajaran, murid boleh 6.1.1 menyatakan maksud daya dengan menjalankan aktiviti. 6.1.2 menjelaskan dengan contoh kesan daya dengan menjalankan aktiviti. Kita menggunakan daya untuk melakukan pelbagai aktiviti dalam kehidupan seharian kita. Apakah daya yang dikenakan untuk melakukan aktiviti berikut? Murid-murid boleh melihat menutup pintu, menekan papan kekunci, membuka dan menutup komputer riba. Selain itu, aktiviti lain dalam kehidupan seharian kita yang kita lakukan ialah memetik gitar, menghayun buaian dan menarik troli. Murid-murid, apakah maksud daya? Ya, daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Kah jenis daya? Murid-murid nak tahu tak? Jom terus dengar bersama cikgu. Tindakan ialah tindakan yang menggerakkan sesuatu objek menjauhi kita. Kamu boleh lihat gambar di sebelah. Budak perempuan itu sedang menolak kotak. Objek itu semakin menjauhinya. Mari kita lihat contoh daya tarikan lain yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Lihat, kanak-kanak itu bermain jongkang-jongkit dengan menolak kaki ke bawah. Kemudian, lihat, pekebun itu sedang menolak kereta sorong. Seterusnya, budak lelaki itu sedang menolak kotak. Lihat tangan itu, sedang menekan pengepit untuk mengambil objek. Budak lelaki ini menolak kakinya ke tanah untuk menggerak skateboard. Budak lelaki ini pula mengayuh basikal dengan menekan pedal untuk bergerak. Daya tarikan ialah tindakan yang menggerakkan satu objek mendekati kita. Lihat, kanak-kanak perempuan itu menarik kotak mendekatinya. Mari kita lihat aktiviti lain yang menggunakan daya tarikan pula. Menarik tali layang-layang, menarik zip baju, menarik laci, menarik tali, menarik elastik dan menarik troli. Kamu boleh lihat di sini. Apakah kesan daya? Mari kita lihat video ini. Semasa N berjabat tangan dengan Lina, berjabat tangan tu bersalam. Tangan N akan mengenakan daya ke atas tangan Lina. Daya yang dikenakan tidak dapat dilihat, tetapi kita dapat merasainya. Kesan daya. Yang pertama, daya boleh mengubah arah gerakan objek.
Pemain bola menggelecek bola untuk mengawal arah pergerakan bola. Kesan daya yang kedua. Daya boleh menggerakkan objek pegun. Pin bowling terjatuh selepas dilanggar oleh bola bowling. Kesan daya ketiga. Daya mengubah kelajuan objek. Penunggang basikal menambahkan kelajuan melalui daya yang dikenakan ke atas pedal. Semakin kuat kamu memberikan tenaga kepada pedal, semakin lajulah basikal kamu. Kesan daya yang keempat. Daya boleh menghentikan objek yang bergerak. Pemain baseball menggunakan daya untuk menangkap bola dan memberhentikan daripada bergerak. Dan yang kelima, daya boleh mengubah bentuk objek. Tanah liat ditekan untuk menghasilkan bentuk pasu bunga. Seterusnya murid-murid, terdapat juga daya yang tidak boleh bersentuhan dengan objek. Iaitu yang pertama, daya magnetik, daya graviti dan daya elektrostatik. Daya magnetik. Daya magnetik ialah daya tarikan atau tolakan yang dihasilkan oleh magnet. Magnet boleh menarik logam seperti klip kertas, pembaris besi, sudu logam, paku. Apalagi ya murid-murid? Graviti. Daya graviti ialah daya tarikan yang menarik semua objek ke arah pusat bumi. Sebab itulah kita jatuhkan bola, ia akan jatuh ke tanah, bukannya terapung atau naik ke atas. Bila kamu melompat, kamu akan jatuh semula ke tanah. Seterusnya ialah daya elektrostatik. Daya elektrostatik ialah daya tarikan ataupun tolakan antara dua objek yang bermuatan elektrik. Bila dua objek digosok antara satu sama lain, contohnya belon dan rambut, objek itu boleh menjadi bercas elektrik. Cas ini boleh menyebabkan objek menarik atau menolak objek lain. Inilah yang dipanggil daya elektrostatik. Baik, untuk menguji kefahaman kamu, cikgu akan membacakan beberapa soalan. Semua dah sedia? Bagus. Baik, soalan yang pertama, apakah maksud daya? Betul. Berikan cikgu 5 kesan daya. Tepat sekali. Soalan yang terakhir, berikan cikgu 2 contoh aktiviti yang melibatkan daya tolakan. Bagus sekali. Okey, baik murid-murid, itu sahaja pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih.